Assalamualaikum. Kembali kita kepada video tutorial yang kedua, iaitu membangunkan pangkalan data menggunakan PHP-MyAdmin. Okey. So, untuk membangunkan pangkalan data, kita nak cipta pangkalan data, ada banyak jenis software yang kita boleh gunakan. So, untuk video kali ini, cikgu nak buat khas untuk membangunkan pangkalan data menggunakan PHP-MyAdmin. Okey, antara software lain yang kamu boleh guna, banyak software yang boleh digunakan untuk menguruskan pangkalan data. Contohnya PHP-MyAdmin, HDSQL, Admire, LogSQL, banyak sangat. Tapi kita pilih yang paling basic, iaitu PHP-MyAdmin. Okey. So, untuk mencipta pangkalan data, dia ada 4 langkah asas. Okey, ini adalah 4 langkah asas. Langkah pertama iaitu kita nak cipta pangkalan data. Kemudian langkah kedua, kita nak cipta jadual. Langkah ketiga, kita nak hasilkan hubungan, iaitu kita nak buat relationship di antara satu jadual dengan jadual yang lain. Dalam erti kata lain, kita nak isytiharkan kunci asing. Okey, dan langkah yang keempat, kita masukkan data asas. Okey, nasihat cikgu supaya kamu mengikut keempat-empat langkah utama ini. Kamu tak boleh, selalunya pelajar-pelajar akan skip langkah ketiga. So, langkah ketiga kita tak boleh skip sebab kita nak jaga integriti data yang ada di dalam jadual yang kita dah masuk. So, setengah orang dia akan buat langkah satu, langkah dua, langkah ketiga dia tak buat, dia terus lompat langkah keempat. So, jika kita lompat langkah begini, bermaksud kita akan hadapi masalah apabila kita nak isytiharkan kunci asing setelah kita memasukkan data. Sebab apa? Sebab data di antara dua jadual yang kita nak buat relationship tu mestilah sepadan. Jika data-datanya tidak sepadan, maka relationship yang bakal kita buat nanti tak akan jadi. So, nasihat cikgu sekali lagi, ikut langkah demi langkah. Jangan skip. Okey, so yang langkah kita pergi terus kepada langkah yang pertama, iaitu mencipta pangkalan data. So, untuk tutorial cikgu, kalau yang ikut modul cikgu, cikgu tidak akan ajar kamu menggunakan kaedah kita klik dan jadi pangkalan data. So, cikgu akan ajar menggunakan kod SQL untuk hasilkan pangkalan data yang lengkap. Sebab apa? Sebab kod-kod SQL ni tahun 2018, tahun 2019 telah ditanya di dalam soalan SPM. Ujian bertulis kertas 1 ada keluar. Jadi, cikgu rasa lebih baik kita belajar menggunakan kod berbanding kita belajar klik dan jadi pangkalan data. So, kita akan gunakan kod. Okey, so ini adalah kod asas untuk mencipta pangkalan data, iaitu create database, nama pangkalan data. Okey, nama pangkalan data ni kamu boleh letakkan apa-apa nama yang kamu suka, as long as ianya berkaitan dengan sistem kamu. Okey, contoh kalau dalam modul, kalau kamu tengok dalam modul, okey, kod SQL yang pertama adalah create database a smart quiz. Okey, so create database a smart quiz. Okey, so kamu boleh gantikan a smart quiz ni, nama pangkalan data ni, kepada nama apa-apa nama yang kamu rasa ianya sesuai. Contoh lain kamu boleh buat juga create database quiz online ataupun create database labu-labi quiz. So terpulang kepada kamu nak gunakan apa-apa nama pangkalan data as long as ianya sesuai dengan tajuk projek kamu. Okey, nasihat cikgu, jika ada jarak, kamu tak boleh letak spacebar, kamu kena letak underscore. Sebab apa? Pantang larang dia jangan ada jarak. Okey, cara penulisan yang betul, yang baik, dia tak ada jarak. Dia kena gantikan dengan underscore. Okey. So, jom kita cipta pangkalan data. Okey, sebelum kita mencipta pangkalan data, okey, bagi yang menggunakan software XAMPP, web server XAMPP, kita perlu start dua benda ni dulu. Okey,
Apache dan juga MySQL. Okey, start. Okey, selepas dua-dua ni berjaya kita start. Okey, cara nak buka PHPMyAdmin, kita akan buka pula perisian aplikasi PHPMyAdmin. Dua cara nak buka. Pertama, kita boleh tekan dekat sini dan dia akan terus buka PHPMyAdmin. So kita tak nak. Okey, ataupun cara yang kedua, kita boleh buka saja kita punya internet browser dan kita type di sini localhost/phpMyAdmin. Okey, dia akan keluar ini. Kita masukkan password. Bagi komputer cikgu, web server cikgu, untuk user SQL root ada password. Tapi kalau kamu buka PHPMyAdmin, antara muka ni tak keluar, bermaksud SQL kamu bagi user root tidak ada password. So kita go, dia akan keluar interface yang macam ni. So ini adalah interface bagi PHPMyAdmin. Yang di sebelah kiri yang cikgu tengah gerak-gerakkan mouse sekarang ni yang sebelah sini merupakan nama-nama database yang telah ada di dalam komputer cikgu. So kamu tengok akan ada nama-nama begini juga di dalam komputer kamu. So pada bahagian manakah kita nak buat database kita tu? Kita nak masukkan kod create database smart quiz. So kita akan pergi kepada tab SQL. Kita nampak ni, ini tab SQL. Kita klik pada tab SQL, kita akan type di sini. Create database smart quiz. Okey, selepas kita create tu, then kita pun tekan butang go. Okey, so database kita akan keluar di sini. Nampak? A smart quiz akan keluar di sini. So untuk bermaksud bila database, nama database kamu dah keluar di sini, kamu dah berjaya untuk langkah pertama. Okey, kita pergi kepada langkah yang kedua. So langkah kedua, apa langkah kedua? Kita nak cipta jadual. So dekat mana kod untuk cipta jadual? Kamu akan nampak daripada 2 sehingga 7. Okey, 2 sehingga 7 ni, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni adalah kod untuk mencipta jadual. Okey, tengok pada modul kamu, itu adalah kod untuk mencipta jadual. So sebelum kita start mencipta jadual, kita kena belajar dulu sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kod-kod tersebut. Okey, sebelum kita nak buat pangkalan data, sebelum ni pada fasa 1 kamu dah buat skema hubungan. Kamu dah buat penormalan, kamu dah verify dengan menggunakan ERD, whatever, semua kita dah buat. So kita akan ada skema hubungan pada 3NF. So ini sampel skema hubungan yang berada pada 3NF. Yang mana nama entiti akan menjadi nama jadual. Dan atribut yang ada dalam entiti tersebut akan menjadi medan. Okey, sekali lagi cikgu ulang, nama entiti akan menjadi nama jadual. So jadual yang kita akan ada adalah jawapan murid, soalan, set soalan, guru, kelas dan juga murid. Kemudian untuk nama medan, bagi medan yang ada pada jadual jawapan murid, akan ada medan ID jawapan sebagai kunci utama, nombor soalan, jawapan, catatan, nombor kad pengenalan murid sebagai kunci asing. So begitu juga yang soalan medan jadual-jadual yang lain. Jadual guru akan ada nama medan, nama guru, nombor KP guru, kata laluan dan juga tahap. So jom kita tengok sedikit penerangan mengenai kod untuk membina jadual. Secara basicnya, kod untuk membina jadual kita akan menggunakan create table, nama jadual, create table, nama jadual, kemudian di bawahnya akan ada nama medan, jenis data dan juga size. Okey, kalau kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4 medan, nama guru, nombor KP guru, kata laluan dan juga tahap. So dekat sini create table guru. Medan pertama adalah nama guru.
jenis data, size. Nombor KP guru, jenis data, size. Kata laluan guru, jenis data, size. Tahap jenis data, size. Kemudian di akhir sekali kita akan isytiharkan kunci utama, primary key. Apa primary key bagi tabel guru? Nombor KP guru. So di sini kita akan primary key dalam kurungan nombor KP guru. So ejaan dia mestilah sama. Okey. So jom kita tengok dulu apakah jenis-jenis data yang ada. So ada banyak jenis data dalam MySQL. Okey, yang ada yang cikgu tunjukkan ni adalah jenis-jenis data asas yang kamu akan guna di dalam projek kamu. Yang boleh kamu guna dalam projek kamu. So yang pertama adalah varchar. Dia menerima aksara. Aksara apa maksud aksara? Aksara bermaksud aksara ni bermaksud huruf A, B, C, huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kemudian aksara ni juga boleh jadi nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Okey. Dan aksara ni juga boleh dalam bentuk simbol. Apa bentuk simbol? Hashtag. Okey, slash, koma, apa tu? Pembuka kata, koma, titik perpuluhan, whatever. So asalkan dia apa benda yang ada pada keyboard kamu tu, okey, itu dia boleh dikategorikan sebagai aksara. Okey, yang kedua adalah int. Int ni merupakan singkatan kepada integer, yang mana dia boleh menerima nombor tanpa perpuluhan. Okey, bermaksud nombor bulat. 1, 10, 100, sejuta, 10,000, 333, whatever. So asalkan ianya tidak mempunyai titik perpuluhan. So macam mana kalau kita nak guna titik perpuluhan? Titik perpuluhan kita boleh menggunakan jenis data double. Double ni adalah jenis data nombor yang ada titik perpuluhan. Okey, kemudian date untuk terima data jenis tarikh, time pula bagi masa, dan timestamp digunakan untuk dia jenis datanya, keterangan dia akan menerima tarikh dan juga masa. Okey, kita tengok pula kepada size data. Size data, contohnya kan sekarang ni dekat selepas kamu letakkan kamu punya jenis data, kamu kenakan letakkan size data kamu. Berapakah size data? Let's say kami tengok dekat sini nama guru varchar 60. Bermaksud bila kamu isytiharkan macam tu, dia akan sediakan 60 ruang untuk kamu isikan nama. Maksudnya nama guru yang masuk tu tidak boleh lebih daripada 60 huruf. Okey, tak lebih daripada 60 huruf. Let's say kalau kamu letak varchar 6 saja. So apa yang jadi? Dia akan sediakan 6 ruang. So kalau nama cikgu Amir, okey? Amir. Okey. Of course nama cikgu boleh disimpan ke dalam pangkalan data sebab nama cikgu ada 4 huruf. Contoh lain, kalau nama kamu panjang, contohnya Nur. Okey. Okey, Nur lah. Okey. Bila kalau kamu gunakan nama guru varchar 6 dan kamu masukkan nama kamu Nur Adila, data yang akan masuk hanyalah Nur Adi saja. La tu tak akan masuk, dia akan hilang macam tu saja. Okey, sebab dia dah lebih daripada size datanya. Okey. So untuk integer pula, okey, selesai untuk varchar, kita tengok pula untuk integer. Bila kamu isytiharkan integer 3, int 3, so bermaksud dia akan sediakan 3 tempat kosong juga. Bermaksud kamu boleh masukkan nilai 1, kamu boleh masukkan nilai 11, kamu boleh masukkan nilai 111 or whatever nombor bulat. Tapi bilangan maksimum untuk int ni, bila kamu sediakan set sebagai 3,
dia cuma boleh masukkan maksimum 999 sahaja. Apa jadi kalau kamu masukkan nilai itu 1000? Jika masukkan 1000, dia akan masuk pada nilai maksimum dia sahaja, iaitu 999. Okey, kalau kau masuk 1,000,000 pun sama juga. Dia tetap akan jadi 999. Sebab apa? Sebab saiz yang kamu masukkan adalah 3. So, dia sediakan 3 tempat sahaja untuk kita isi data. Okey. So, untuk double pula, kita tengok cara dia, saiz data dia lain sikit daripada yang lain. Dia ada koma kat sini. So, bermaksud contohnya kat sini, jika kamu gunakan 5,2, bermaksud dia ada 5 digit. Contohnya 19743. Apa maksud 2? 2 ni bermaksud titik perpuluhan. 1, 2. So, titik perpuluhan. 2 tu adalah berapakah tempat perpuluhan dia. Tempat titik perpuluhan dia. Okey. So, selesai bagi yang double. Kemudian date tidak ada saiz data. Time pun juga tidak ada saiz data. Begitu juga timestamp. Okey. Kita teruskan. So, kita nak cipta jadual yang pertama kita. Iaitu jadual guru. So, dekat mana kita nak isi? Kita nak buat dekat mana? Kita sama juga macam tadi. Kita akan buat di phpMyAdmin. Okey. Kita dah selesai buat pangkalan data. Kemudian langkah kedua, kita nak buat jadual, nak cipta jadual. Sebelum kita nak cipta jadual, pastikan dulu kita mengaktifkan. Kita telah pilih database yang betul. Apa database kita tadi? Adalah A Smart Quiz. So, kita klik sini A Smart Quiz. So, pastikan sebelum kamu create table, pastikan nama pangkalan data kamu dah terkeluar di sini. Bermaksud kamu dah aktifkan pangkalan data yang betul. Apa yang jadi kalau kamu klikkan pangkalan data yang ini? Apa yang jadi kalau kamu create table yang kamu akan create tu akan masuk ke dalam pangkalan data yang salah. Masuk dalam pangkalan data yang lain. So, kamu nak buat, kamu aktifkan dulu pangkalan data yang kamu nak guna, A Smart Quiz, then klik pada tab SQL. Sebab apa? Kita nak menggunakan kod SQL. So, kalau kita tengok dekat sini, ini sudah selesai. Kita akan masuk kepada yang kedua. So, kita akan type kod ni di dalam ruang ini. Okey, so kita akan type. So, cikgu menggunakan kaedah menaip paling laju di dunia. Okey, dah siap. Okey, so selepas kamu type, berhati-hati. Ramai pelajar yang terlebih koma di sini. So, bila kamu terlebih koma dekat bawah sekali tu, dia akan keluarkan error. Itu basic. Ini adalah ramai kesilapan yang pelajar buat. Dia letak koma dekat hujung pada baris terakhir. Dia akan keluarkan error. So, kemudian ada juga isu macam ni. Ada semicolon. So, jika ada kamu nak buat execute kod SQL lebih daripada satu kod, ini satu kod. Okey, let's say kamu nak create dua table serentak macam tu. So, kamu kena ada semicolon di hujungnya. Okey, tapi nasihat cikgu, buatlah satu demi satu. Okey. So, kita pun type kod SQL kita, guru, nama guru, baca, bla 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 bla. Dah siap. Then, apa kita nak buat? Kita akan tekan butang Go. Okey, tekan butang Go, nampak? Table guru akan wujud di bawah database A Smart Quiz. Okey, so selesai database table guru. So, kita buat table yang seterusnya, iaitu table class. Okey, type pula kod SQL untuk table class. Dah siap type kod SQL untuk table class, kita pun tekan Go. Okey, dah selesai dah dua. Kita akan create yang lain. So, ini dah selesai. Kita akan buat yang lain. Murid, set soalan, jawapan murid dan juga. Okey, dah 7 saja sampai dekat jawapan murid. Okey.
So, kita buat yang lain. Kita teruskan buat yang lain. Guru dan kelas dah selesai. Kita akan buat yang seterusnya, iaitu murid. Okey, kita cipta jadual murid. Kita create table murid. Kita type lah dekat sini, table murid. Dan kita tekan go. Kemudian, kita type pula untuk create table soalan. Kamu pun type create table bla 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 bla. Okey, tapi cikgu tak, cikgu guna copy paste saja. Okey, dan cikgu tekan go. So kamu kena type lah. Cikgu tak apa, cikgu kena boleh ada kuasa magic iaitu copy and paste. So kamu tak ada kuasa magic copy and paste, so kamu type lah. Bertabahlah. Okey. So cikgu pun teruskan sehingga siap semua ke-6 jadual yang terlibat. So apabila kamu dah ada 6 jadual yang terlibat, jadual guru, jadual jawapan murid, jadual kelas, jadual murid, set soalan dan juga soalan, bermaksud kamu dah ada ke-6 jadual yang diperlukan. Okey? So, selesai langkah yang kedua, mencipta jadual. So, kita masuk kepada langkah yang ketiga. Ini langkah yang tak boleh kamu silap, iaitu langkah untuk menghasilkan hubungan. Kita nak declare kita punya primary key, nak declare kita punya kunci asing, foreign key. So sebelum ni kita dah declare dah primary key, sekarang ni kita nak declare pula kunci asing. Okey. So kita akan buatkan hubungan. Okey, ini adalah contoh database yang telah lengkap hubungan dia. So antara hubungan dan antara jadual dan jadual telah mempunyai hubungan. Yang mana kalau kamu perasan di sini, dia ada lengkuk yang berbeza. So, lengkuk yang besar ini adalah KA. Lengkuk yang kecil merujuk kepada KB. Okey, kalau kamu tengok, ini adalah KA. Merujuk kepada KB. Okey, sama juga yang lain. Ini pun sama juga, KA. Lengkuk besar dia tu, ini adalah KA. So, ada kes pelajar, dia terbalik. Dia rujuk di sini. Ini ada dia buat jadi KA. Ini dia buat jadi KP. So, jika kamu terbalik relationship kamu, kamu akan ada masalah yang besar nanti. Okey, data tak boleh simpan. Data tak boleh simpan. Kamu pun tengok coding kamu, PHP kamu berejam-rejam sampai juling biji mata. Tapi sebenarnya hakikatnya salah pada relationship. So, kita kena hati-hati dalam buat relationship. Okey, apakah macam mana kita nak hasilkan relationship? So, menghasilkan relationship sebenarnya kita nak isytiharkan kunci asing. Seperti mana cikgu cerita tadi, kita nak declare foreign key. Okey. So, macam mana? Kita ambil contoh 2 table saja. Nanti kamu akan buat untuk yang lain-lain. So, ini sedikit penerangan. Apa itu relationship? So, dalam jadual kita tengok sekarang ni, ini adalah KA. Dan ini adalah KP. Okey. Okey, maaf cikgu. Cikgu dah terbalik. Sebenarnya ini begini. Okey, sorry. So, kita tengok sedikit penerangan. Mengenai macam mana nak buat relationship. So, dalam kita ambil contoh. Dia ada banyak tadi. So, kita ambil contoh sedikit saja. Okey, kita tengok 2. Kalau kita tengok tadi, dia ada banyak kan? Dia ada 1 relationship, 2, 3, 4, 5, 6. So, dalam contoh tu, kita cuma ambil untuk jadual ini sahaja. Bermaksud kita nak buat relationship yang ini sahaja. So, yang lain-lain tu kamu akan buat semula ikut modul. Okey, so ada 2. Ini sedikit penerangan. Ada 2 jadual. Jadual murid, kita nak hubungkan kepada jadual kelas. Okey, jadi kekardinalitinya 1 to many. Okey, yang simbol besar ni dalam kata lain dia simbol many lah. Okey, so kita nak tengok. So dalam jadual ini, ID kelas pada jadual murid akan merujuk kepada ID kelas yang ada dalam tabel kelas.
Okey, cikgu ulang sekali lagi. ID kelas pada tabel murid yang mana ianya adalah kunci asing akan merujuk kepada data yang ada di dalam tabel kelas, ID kelas, iaitu kunci utama. Okey. So, macam mana kita nak buat relationship? Cikgu boleh ajar kamu cara mudah, klik-klik dan jadi. Tapi itu bagi pendapat cikgu langsung tidak membantu kamu. Kerana pada tahun lepas, 2019, soalan mengenai menghasilkan jadual yang menggunakan kod SQL yang ada kunci asing telah keluar dalam soalan SPM, soalan ujian bertulis. Jadi kalau kamu tak merasai pengalaman bagaimana nak hasilkan kunci asing menggunakan kod SQL, kamu tak akan boleh jawab soalan tu. Jadi cikgu ambil pendekatan kita menggunakan 100% coding tanpa menggunakan kaedah klik-klik jadi. Okey, sebab kamu kena tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okey. Kita kembali kepada tadi, cerita kita tadi ni, kunci asing akan merujuk kepada kunci utama. Kamu kan tengok, jadual murid akan merujuk kepada jadual kelas. Dalam kerti kata lain, jadual kelas ini dipanggil sebagai parent table. Dan jadual ataupun reference table. Manakala jadual yang mempunyai kunci asing akan dipanggil sebagai child table. Okey, dia akan panggil jadual anak, jadual bapa contohnya lah. Okey. So, apakah kod yang kita nak buat? Kita nak buat kunci asing, kita akan ubah suai jadual murid. Kenapa kita nak ubah suai jadual murid? Kenapa tak ubah suai jadual kelas? Sebab jadual murid yang ada kunci asing. Jadual kelas tak ada kunci asing. Jadi, untuk isytiharkan kunci asing, kita perlu isytiharkan pada jadual murid. Jadi apakah kod untuk hasilkan relationship ni? Kodnya adalah alter table murid, ubah suai jadual murid, tambah kunci asing, add foreign key, tambah kunci asing. Apa kunci asing dia? ID kelas. Okey, merujuk kepada jadual mana? Jadual kelas. Reference kelas. Apa KP-nya? ID kelas. Kau nampak ke sini? ID kelas. Okey, kemudian on update, on delete. Apa kegunaan on update dan on delete? On update dan on delete ni gunanya apabila kita delete data di sini, apa yang jadi dekat data di sini? Contohnya, kita delete satu kelas 4 aman. Apa terjadi kepada kunci asing bagi murid data murid yang ada kunci asing dia 4 aman. So, on cascade dia ada 4 dia punya constraint dia. Cascade, restrict, set null, no action. Okey. Kemudian kita untuk tahap kerja khusus kamu, cukuplah kamu menggunakan cascade. Cascade bermaksud apa? Delete di sini akan automatic delete. Update di sini automatic akan update. Dia akan ikut parent table. Child table akan ikut parent table. Parent table update, child table akan update. Parent table delete, child table akan delete. Okey? So, selesai. Jom kita buat relationship menggunakan PHP MyAdmin kepada database kita tadi. Okey. So, dekat mana kita nak buat? Sama juga kita akan menggunakan tab SQL. Okey. So, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Akan ada 7 kod. 7 kali kita akan buat. Okey. Jom kita tengok. Kita buat yang pertama. Apa kita nak buat? Okey, type lah. Alter table murid. Add foreign key ID class. Reference class ID class.
update cascade, on delete cascade. Okey. Salah eja, maaf. Alter table. Okey. So, sorry, salah eja tadi. Okey. So, selesai kita type, apa kita nak buat? Kita pun tekan go. Dekat mana kita nak tengok? Kita pergi dekat more dan kita tengok kepada designer. More designer. So, kita akan dapati bahawa database kita, table kita antara table murid dan table kelas telah ada relationship. Okey. So, nasihat cikgu, bila kita buka designer ni, dia akan berselerak kita punya susunan table ni, berselerak. So, untuk kamu tak buat benda yang sama berulang-ulang, susun berulang-ulang kali, kamu pergi dekat sini, kamu save page. Letaklah a smart quiz. Then tekan go. So, next time kamu buka, ia akan tersusun cantik macam ini. Okey. So, selesai relationship yang pertama. Relationship pertama telah selesai antara table murid dengan table kelas. So, kita buat relationship yang kedua antara table kelas dengan table guru. Okey. So, antara table kelas dengan table guru, kita nak buat dekat mana? Still kita buat dekat SQL. So, kita type lah dekat situ alter table ikut dalam modul kamu. Okey. Kod yang ke-9. Okey. So, tekan go. Kita tengok jadi atau tidak. Nampak? Antara murid kelas dengan guru dah ada hubungan. So, kita buat yang ketiga, iaitu set soalan. So, kita typekan kod dia. Then, kita tekan go. Kita buat yang seterusnya lagi. Alter table soalan. Tekan SQL. Then, kita type alter table soalan add foreign key bla 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 bla. Dah siap, tekan go. So, settle soalan. Kita buat pula untuk murid. So, type lah bla 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 bla. Type, dah siap. Tekan go. Then, buat pula yang seterusnya. Okey. Kita tekan go. Dan yang terakhir, kita nak jadikan medan unik. Okey, kita nak jadikan gabungan nombor soalan dengan nombor KP ni sebagai, kita nak jadikan dia sebagai unik. So, kita pun tekan go. So, kita tengok balik kita punya designer kita. Okey, nampak? Dah ada bersilang-silang macam apa-apa, bersimpul-siul. So, kita susunlah supaya ianya nampak lebih kemas. Kita susun supaya ianya nampak lebih kemas. Okey, ini kat mana sesuai? Kat sini. Kat sini. Kat sini. Okey. So, kita susun supaya ianya nampak lebih kemas. Okey. So, kita dah dapat satu database yang telah lengkap relationship dia. Dah ada hubungan. Okey. So, kita pergi kepada tanpa berlengah masa, kita pergi kepada step yang terakhir. Kita dah isytiharkan, kita dah cipta pangkalan data, kita dah cipta jadual, kita dah isytiharkan kunci asing. Kita dah buat, maksudnya kita dah buat relationship. Dan langkah terakhir adalah kita nak masukkan data. So, kita nak masukkan data. Okey, kita nak masukkan data. Okey, ini sedikit penerangan lah macam mana, apa itu kod untuk masukkan data. Kamu akan belajar benda ni juga dalam pada tingkatan 5 bab 2. Okey, tapi cikgu cerita dulu sedikit. So, apakah arahan untuk masukkan data? Kita guna kod insert into guru. Kemudian, apakah nama medan yang terlibat? Dalam tabel guru, ada nama medan, nama guru, nombor KP guru, kata laluan guru, tahap. Kemudian, apakah nilai yang kita nak masukkan ke dalam medan ni? So, dekat sini kita akan type nilai dia. Okey, bermaksud kita nak masuk berapa data? 1, 2, 3, 4 data. Kita akan masukkan 4 data. Okey. Jom kita masukkan data menggunakan SQL. So, macam biasa, still menggunakan tab SQL. Okey, untuk masukkan data, kalau kamu tengok pada modul, start nombor 15 sehingga
17. Okey, cikgu cadangkan dekat kamu kalau boleh. Okey, kalau boleh janganlah guna nama-nama yang ada dalam modul cikgu ni. Gunalah nama-nama lain. Nanti kan sekolah kamu satu sekolah guna modul cikgu, satu sekolah datanya sama. Letaklah nama lain dekat sini. Sama juga nama kelas, tukarlah nama kelas lain. Okey. Okey, dan juga nama murid, gunakanlah nama murid yang lain. Nombor KP murid, gunalah nombor KP murid yang lain. Kata laluan murid, gunalah kata laluan murid yang lain. Tapi ID kelas jangan diusik. Yang ini jangan diusik. ID kelas jangan diusik. Yang lain-lain tu kamu nak ubah pun ubahlah. Okey, contoh kat sini, nombor KP guru 11223344. Dekat sini jangan diusik. Biarkan ia sama. Nama guru, kata laluan, ubah. Begitu juga pada tahap pun jangan usik. Okey. So, jom kita type kod kita. Ingat, mula dengan nombor 15 sehingga 17 adalah langkah terakhir, iaitu memasukkan data awal. Kenapa kita nak masuk data awal? Sebab kita nak uji antara muka sistem kita nanti. Okey. So, apa kita nak buat? Type lah. Insert into guru bla 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 bla. Kamu type lah sampai lengkap. Cikgu tak nak type, cikgu penat dah type, cikgu nak copy paste sahaja. Okey, siap, cepat. Cikgu type paling cepat di dunia. Okey, siap, dah satu. Macam mana kita nak cek data itu dah masuk ke belum? Klik pada guru. Dan kita tengok data yang kita masukkan tadi tu telah ada. So, macam mana kita nak masukkan data yang lain? Klik pada SQL. Okey, klik pada SQL. SQL. Okey, so dekat sini kamu type lah pula yang seterusnya, iaitu insert into bla 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 bla, tapi cikgu gunakan kaedah type paling cepat di dunia. Ya, dah siap. Korang type lah. Cikgu malas nak type dah. Okey, dah selesai untuk kelas, kita masuk pula untuk murid. Kita buat pula untuk murid. So kat sini kamu boleh ubah lah. Kalau kamu tak suka sangat dengan Mamat, kamu guna sa. Ini nopal, kalau nak guna no, terpulang, ubahlah dekat sini. Tapi jangan usik. Okey, jangan usik simbol kata tu. Single quote tu jangan kamu usik. Okey, data SSS pun terpulang kepada kamu. So, selepas kamu selesai, kamu pun tekan go. Okey, data untuk tabel guru, tabel kelas dan tabel murid akan masuk. Tabel guru dah ada data, tabel kelas pun dah ada data, tabel murid pun dah ada data. Okey, macam mana kita nak ubah data ni? Kita nak ubah data-data ni, kita klik saja 2 kali. Okey, then klik 2 kali, then kamu ubahlah apa-apa tu. Leman. Okey. So, selesai. Okey. So, apabila kamu dah selesai masukkan data untuk ketiga-tiga jadual tadi, jadual guru, jadual kelas dan jadual murid. Okey, bermaksud kamu dah selesai menghasilkan pangkalan data yang lengkap. Okey, kalau kamu dah ada cipta jadual, cipta pangkalan data, kamu dah cipta satu pangkalan data, betul tak tadi? Kita cipta satu pangkalan data. Kita dah cipta satu pangkalan data, kita dah cipta 6 jadual, kita dah buat 6 relationship dan kita dah masukkan 3 data asas ke dalam 3 jadual. So, jika kamu dah berjaya buat yang ini, bermaksud kamu dah selesai pada langkah-langkah untuk membina pangkalan data yang lengkap. So, bermaksud kamu dah selesai membina pangkalan data yang lengkap. Okey, itu saja tutorial untuk tutorial kali ini. Berjumpa kita di tutorial yang ketiga. Assalamualaikum.